Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang indah ni, di suasana yang indah ini, ingin saya berkongsi salah satu pengalaman saya, iaitu pengalaman saya dalam memilih manhaj sebagaimana yang saya pegang sekarang ini. Yang ini manhaj ataupun metodologi ilmiah dalam agama. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, saya ni orang Malaysia, lahir Malaysia, memang lahir Muslim. Nama ayah saya memang Abdullah. Saya bukan mu'alaf. Ya, dan saya seperti mana yang kebiasaan lain mengamalkan yang biasa di Malaysia selain daripada yang memang difardukan, memang diwajibkan, saya pun buat perkara-perkara lain seperti majlis tahlil, bukanlah buat, menghadirinya. Menghadirinya seperti malam nisfu Syakban, baca surah Yasin 3 kali dengan doa-doa antaranya tu. Saya pun buat juga. Okey, saya pun buat juga Maulid Nabi, tak sangat kot. Mungkin nyanyi-nyanyi selawat sama ke ya. Jadi seperti biasa begitu. Dan saya ni orang bangsa, lahir di Kuala Lumpur, duduk di Bangsa. Ibu bapa saya di Bangsa, dan di Bangsa ada masjid yang dekat dengan rumah saya. Berbasikal lebih kurang 5-10 minit. Dulu zaman dulu basikalnya nama dia BMX. Okay? Bukan yang macam sekarang ni. Ada tak yang sezaman dengan saya yang naik basikal BMX? Okay? Jadi saya ke masjid, semayang jemaah, dan masjid ni alhamdulillah yang menariknya ada banyak kuliah-kuliah agama. Kuliah maghrib setiap malam mesti ada. Hari cuti ada kuliah subuh. Hari weekdays ada kuliah zuhur. Okey, kuliah zuhur tak selalu. Tapi kuliah maghrib ada, dan saya, bila saya tak ada tugas penerbangan, maka saya pun menghadiri kuliah-kuliah tersebut. Ya. Jadi bila dah tiap-tiap malam tu ada, hari cuti ada, kuliah zuhur sebagainya ada pun, jadi ada macam-macam penceramah. Dia punya whiteboard, senarai jemputan tu penuh betul. Okay, penuh betul, dan kadang-kadang satu hari tu boleh 2-3 nama apa kan, nama ustaznya ke tajuknya apa, memang penuh. Okay, memang penuh dengan aktiviti, dan saya manfaatkannya sepenuhnya ya. Jadi bila ada macam-macam penceramah tu, saya sambil mendengar, saya dapat melihat perbezaan-perbezaannya. Okay, perbezaan-perbezaan, ada penceramah yang pandai bercerita, ada yang pandai menyedihkan kita, menginsafkan kita. Okey lah, tak apa, bagus juga. Ada yang pandai buat joke, buat lawak sampai kita pun ketawa. Kalau boleh nak golek-golek atas kapet tu. Kalau boleh nak golek-golek atas kapet di masjid tu ya. Ada yang pelbagainya, tapi kebanyakannya ia sekadar kita dengar, lepas tu sembahyang isyak balik kan, kuliah maghrib katakan. Sebahagiannya pula, alamak, boringnya. Okay, sampai-sampai kena, tak apalah, tunggulah maghrib kuliah maghrib kan, isyak sekejap lagi. Tak apalah, tunggu je lah ya. Jadi dalam banyak-banyak tu, ada seorang je. Seorang saja, beliau seorang ustaz daripada Indonesia. Lah saya tahu beliau telah pun kembali ke Indonesia di Jakarta. Moga-moga Allah merahmatinya, moga-moga Allah mengurniakan segala kebaikan kepadanya, dunia dan akhirat. Yang bila dia ajar, lain daripada lain. Bila dia ajar tafsir Ibnu Katsir. Dia ajar tafsir Ibnu Katsir, dan sambil-sambil tu dia selitkan beberapa topik sampingan, perkara-perkara isu yang sedang berkembang, dan yang best tu bila sesi soal jawab lah. Yang ustaz ni lainnya, dia ilmiah. Dia penuh dengan fakta, penuh dengan maklumat, penuh syarat yang saya pun bawa buku nota untuk nak tulis. Saya pun bawa Quran yang kita nak highlight. Saya bawa Quran terjemahan The Noble Quran ya, oleh Mohsin Khan dan Taqiyuddin Al-Hilali. Dan kita pun seronok ya, sebab seperti biasa, Quran yang saya kenal dulu hanyalah surah Yasin. Okey, Allah bagi kita 114 surah. Yang saya kenal selalu baca surah Yasin. Surah-surah lain tu macam jadi bersama dengan ustaz ni, bila ada sesi soal jawab, bila beliau mengajar tafsir Ibnu Katsir, surah yang berkaitan, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa kan. Bila sesi soal jawab itu, bezanya dia akan jawab dengan dalil berdasarkan ayat Quran dan hadis. Dia bagi nombor surah, nombor ayat. Okey, dalam surah yang nombor 13, surah Ar-Ra'du, ayat nombor 11, Allah berfirman sekian-sekian. Kita pun cari. Yelah, adalah. Kan, sebab selama ni bukan Yasin je. Jadi kita macam seronok. Ini zaman dulu-dulu lah, tahun 90-an kan. Kita seronok lah, kita pun highlight, tanda. Okay, orang lain pula tanya soalan, dia jawab berdasarkan surah Al-An'am, surah nombor 6, ayat 159. Macam cara saya duk buat sekarang ni. Wah, kita pun cari. Ada. Okay, tanda. Kita pun seronok. Sebab penceramah lain, kalau ada yang baca ayat Quran, mereka hanya baca ayat. Lepas tu tak sebut nama surah, tak sebut nombor ayat. Kita pun tak tahu. Saya pun tak hafal Al-Quran.
ketika itu. Jadi mana tu ya, tak dapat nak catat dalam Quran. Bawa saya Quran tapi macam tak ada. Jadi demikianlah ya. Demikian juga apabila membacakan hadis. Membacakan hadis, beliau sebut hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Musnad Ahmad. Dan itu sesuatu yang baru yang saat itu saya ingat saya tak ada siapa yang buat macam tu. Ya, tak ada siapa yang buat macam tu ya. Dia begitu menarik sampai-sampai saya ni, kalau dia mengajar sebulan 2 kali, jadual dia sebulan 2 kali saja di masjid itu. Sampai-sampai saya ni kalau hari balik flight, letih, alamak. Tapi kalau dia bagi kuliah, kayuh juga pergi. Letih macam mana pun. Kalau penceramah lain, tak apalah aku tidur ke, rehat ke, esoklah pergi kuliah besok ya. Tapi yang ini begitu menarik, I will make extra effort to go. Walaupun hari hujan ke, walaupun letih ke, saya akan cuba pergi juga. Dan saya teringat pengalaman saya. Dulu-dulu saya tak kenal imam-imam hadis ni. Kita kenal Imam Syafi'i je. Sebab orang biasa sebutkan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Walaupun tak sebut pun daripada kita al-umnya tu. Jadi saya tak kenal. Bila pertama kali saya dengar Imam Bukhari. Masjid Abu Bakar Siddiq tu, depan tu Taman Laki ataupun Lucky Garden. Siapa yang kenal area ni, ada restoran Mama. Ada Mahbub, ada restoran Said. Ada Braini. Nasi Braini. Kenapa nasi Braini? Nasi Braini Bukhara. Saya pun honestly, Imam Bukhari tu, ya aku tahu nasi Braini Bukhara. Apa kaitan pula dengan Imam Bukhari ni? Tak kenal. Dan yang lagi kita kata tertanya-tanya tu bila dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Okey. Ada imam yang tak Muslim ke? Saya tak tahu itu nama dia, Muslim bin Hajjaj. Ini Imam Muslim. Okey, ada imam yang tak Muslim ke? Okey, tak kenapa saya tak tanya, tetapi esok hari lusanya saya pergi ke Jalan Masjid India. Pada masa tu internet tak ada. Handphone tak ada. Semua orang bawa shilling guna public phone ya. Jadi saya menggagahkan diri pergi ke Jalan Masjid India, cari buku biografi para tokoh hadis. Ya, biografi para tokoh hadis. Dan masa tu kita kata internet tak ada, kita bukan boleh Google saja. Okay, and information is not at your fingertips. You must make the extra effort. Okay, pergi dari saya duduk bangsa, pergi ke Jalan Masjid India, cari buku-buku yang berkaitan. Macam kes ni saya cari biografi para tokoh, para imam hadis ya. Saya tak ingat tulisan siapa, tapi lazimnya daripada Indonesia juga. Macam tafsir Ibn Katsir pun saya cari juga sebab ustaz tu mengajar tafsir Ibn Katsir, saya naklah juga ada kitab. Yang ini saya ingat. Tafsir Ibn Katsir ni terbitan Victory Agency, edisi terjemahan, kulitnya cover dia warna purple. Pelik yang mana? Warna purple dia saya ingat lagi. Ya, sama sebab ustaz mengajar walaupun dia tak suruh kita bawa kitab, dia pun tak menjual kitab sebab kita dilarang menjual, mengiklan barang dalam masjid, dalam surau, maka dia pun tak iklan tapi sendiri make effort pergi cari, sendiri make effort pergi beli, datang, baca, sambil dengar di kuliah, kita pun adalah highlightnya apa ke ya. Ini zaman dulu-dulu. Jadi ustaz ini memang menarik bagi saya kerana itulah metodologinya yang ilmiah. Tafsir Ibn Katsir, ni sekarang bukan tahu Al-Quran. Okay, kita tahu tafsir ni juga ya. Ini tahun 90-an ketika umur saya 20-an ya, umur saya 20-an dulu. Dan itulah yang seperti yang saya katakan, dalam ramai-ramai yang duk mengajar, dia seorang saja yang macam ni. Yang ilmiahnya ni. Okay, yang ilmiahnya yang bila kita pergi, balik, rasa puas tau. Yeah, I learn something new. Yeah, I learn a few new ayats. Dan bila balik tu pun ada certain things tu yang kita masih berfikir-fikir tentangnya. Kita masih terfikir-fikir, masih berpusing-pusing. Maknanya dia memberi kesan, dia memberi impact. Yang lain tu macam seronok-seronok, gelak-gelak, golek-golek apa kan. Lepas tu balik habis-habis lah. Yang lain tu sedih-sedih ke. Lepas tu habis-habis lah. Yang ini dia memberi kesan yang berpanjangan. Ya? Jadi inilah ustaz yang pertama kali saya, sebab dia seorang saja, sebab tu yang jadi significant difference. Yang lain-lain tu mungkin macam yang kebanyakan yang biasa kita bisa jumpa lah kan, pandai bercerita apa ke, tapi nak kata kita ni ada kepuasan ilmiah dalamnya kurang dia macam mungkin saya ni pun suka benda-benda akademik ke apa ke, kerja seorang pilot ke apa ke, so benda ni penting. Saya tak suka cerita-cerita. I mean, you nak komedi, pergilah tengok stand up komedi kan. Dulu YouTube tak ada, sekarang ada YouTube kan. You nak gelak-gelak, okay, pergi tengok stand up comedy. Google saja, search saja kat YouTube tu, macam-macam ada, boleh pilih. Nak sedih-sedih ke, nak cerita-cerita, bacalah novel Harry Potter.
Tapi nak belajar agama, belajarlah agama. Belajarlah secara ilmiah. Janganlah lebih kurang aja. Okey? Baik. Jadi setelah beberapa lama, satu hari tu saya memberanikan diri. Memberanikan diri untuk approach dia. Ustaz, saya Hafiz Firdaus. Ya. Saya ni berminat nak belajar lagi banyak dengan Ustaz. Selain daripada masjid ni, Ustaz ada mengajar di masjid-masjid mana, saya nak pergi juga. Saya nak follow juga, nak ikut. Jawapannya begitulah mengecewakan. Tahu dia jawab apa? Tak apa, belajar dengan saya di sini cukup. Tak payah lain-lain. Alamak, apa ni? Sebab kita dulu kan guru kan penting. Dan saya macam nak pilih dia sebagai guru. Saya ada kemudahan kenderaan. Ketika itu saya belum beli kereta ke baru beli kereta. Saya tak ingat lagi. Kalau tak ada pun saya guna kereta ayah saya lah. Jadi kita ada kemudahan nak travel. Naklah pergi masjid mana. Masjid di TTDI ke, masjid di Damansara ke, masjid di mana kan. Itu di Bangsa. Tengok-tengok dia kata tak payah. Kat sini cukup. 2 kali seminggu saja. 2 kali sebulan saja. Itu pun kalau saya tak ada tugas penerbangan pada masa tu. Apa ustaz ni tak? Ish. Dia kata tak payah. Sebaliknya dia bagi saya nama ustaz-ustaz lain. Dia bagi saya nama ustaz-ustaz lain yang kita sekarang sebut sebagai ustaz-ustaz sunnah yang banyak mengajar di Lembah Kelang. Dia kata, dengan saya belajar yang ni saja. Anda ada masa lapang, anda ikut belajar dengan ustaz-ustaz ni juga. Pelbagaikan ilmu, luaskan wawasan. Kita pun macam, kita nak follow dia orang lain, kita nak follow dia happy lah kan. Wah, kita nak menjadi follower dia. Kan? Yang ini pula tak nak. Kan? So, dia bagi nama, saya tanya mengajar di mana. Dia bagi tempat. Dia bagi nama, saya tulis lah. Saya ada bawa buku nota kan, tulis. Zaman tu lah. Internet tak ada. So, bukan senang kita nak cari ustaz ni mengajar di sini. Dulu Google Map pun tak ada. Saya guna yang turisnya map tu. Turisnya map for Kuala Lumpur saya pakai. Cari mana. Sini. Lepas tu, tak tahu kuliahnya bila. So, saya drive. Seorang-seorang pergi situ, nak pergi tengok whiteboard dia tu. Ada nama dia. Ini tarikh dia. Okey, minggu depan tarikh ni. Okey, saya cuti. Tak apa, balik. Lepas tu, bila hari tu saya marilah balik dengar. Sebab dulu kita tak tahu bila dia mengajar. Kita tak tahu lokasi. So, lokasi kena cari guna map. Tourist map. Okay. Dan tak tahu jadualnya macam mana. Nak tanya pun dulu bukannya zaman information at your fingertips. Tapi make effort. Make effort pergi semata-mata nak tengok jadual dia tu bila. Okay. Jadi ada yang sampai jauh ke Ampang. Ada yang berdekatan. Ada yang jauh. Tapi bagus, mula-mula saya macam, apa ni orang tanya nak belajar, dia tak nak bagi pula. Kan? Tapi bagus sebab bila dia memperkenalkan saya kepada ustaz-ustaz lain, yang kita sebut sebagai ustaz-ustaz sunnah yang lain, yang aktif mengajar di Lembah Kelang ketika itu, tahun 90-an. Bahkan tak silap saya, sampai sekarang pun mereka aktif mendengar. Okay, maaf. Mereka sampai sekarang pun mereka masih aktif lagi mengajar di kuliah-kuliah. Okay, saya sekejap-sekejap kena adjust drone. Ada penonton bagi feedback kalau beli drone mahal lagi, dia punya hovering tu lagi stable. Okey. Ini pada saya dah cukup mahal juga ni. Okey, jadi saya pun ikut kuliah mereka dan alhamdulillah itu satu cadangan yang bagus daripada ustaz yang seorang tu, kerana dengannya saya dapat meluaskan lagi ilmu. Kalau tadi saya belajar tafsir Ibnu Katsir, yang ini ada mengajar syarah hadis, ada yang mengajar fiqh, tapi bukan fiqh biasa-biasa, kita kata fiqh muqarran, perbandingan 4 mazhab. Sekali dengan dalil, sekali dengan hujah dan sekali dengan kenapa mereka daripada dalil yang sama boleh mengeluarkan hukum yang berbeza, boleh mengistimbatkan hukum yang berbeza. Kan? Jadi dari situ saya mula bersikap ilmiah dalam agama dengan dalilnya, dengan hujahnya, dengan dengan kita menguasai perbezaan pandangan jika ada dalam perkara itu. Dan saya mula lebih mengenali Al-Quran. Sebab yang ustaz-ustaz lain tu pun kita tanya soalan, dia jawab. Kita tanya ustaz, surah Yasin ni biasa orang baca. Dia baca dalam surah Yasin tu sendiri. Dikatakan ialah untuk orang yang hidup. Dalam surah Yasin tu sendiri dikatakan pada akhirat yang diambil kira ialah amal orang tu sendiri, bukan amal orang lain. Kan? Okay, sebagai contoh lah. Ayat nombor berapa tu? Cuba cari dalam surah Yasin tu sendiri. Dalam surah Yasin tu sendiri, bukan dalam surah-surah lain ya. Jadi ini pengalaman saya dulu mula
mengenali atau mula berjinak-jinak, sehingga pun saya pun beralih kepada metodologi ilmiah dalam beragama. Dan sekarang ni pun alhamdulillah, bila saya menulis, bila saya menyampaikan, saya follow trend ataupun cara. Okay, drone ni dia suka dengan saya lah. Makin lama makin dekat. Okay, daripada situ saya mula dan daripada situlah saya pun cara penulisan saya, cara penyampaian saya mungkin sebagai orang rasa macam heavy sebab tak ada cerita-cerita, tak ada joke ke apa ke kan, sebab kebanyakan penceramah yang macam saya ada di Masjid Bangsa dulu tu ceritanya banyak. So sebahagiannya tu macam menarik kita dengar kan, but end of the day bila balik rumah, aku belajar apa tadi ya? Kan ceritanya menarik tapi aku belajar apa ya? Sebahagiannya tu memang tak menarik langsung. Bila nak masuk isyak ni? Bila nak masuk isyak ni? Awak tak habis-habis lagi kan? Tapi jadi seorang ini, berdasarkan seorang ini, saya tanya dia, nak belajar dengan dia, dia bukannya nak tunjuk kita dia ajar di mana, dia recommend pula nama-nama lain, ya, nama-nama lain. Banyak pahala dia, insya-Allah. Baik. Jadi ini pengalaman saya dulu-dulu tahun 90-an. Saya lahir tahun 71. Jadi umur saya 20-an. Bagaimana saya mempelajari ilmu-ilmu agama, berkenalan dengan manhaj yang ilmiah, berkenalan dengan manhaj sunnah dalam hal agama, dan inilah yang saya praktikkan sehingga sekarang ini ya. Dan satu perkara yang saya tak dapat lupakan, zaman dulu memang susah. Information is not at your fingertips. Macam saya katakan, nak cari siapa Imam Nasai ni pula, siapa Imam Abu Daud ni pula kan. Jadi lepas tu kitab pergi cari, beli terjemahan, pergi cari. Okey, dulu terjemahan pula bahasa Indonesia punya lah pekat. Alamak, tak faham. Okey, itu sebagai contoh kan. Jadi kita nak pergi kuliah dulu, YouTube tak ada, Google Map tak ada. Dia bagi nama, bagi location. Mana ni ya? Nak kena cari apa semua tu. Tapi with that extra effort tu alhamdulillah dia benar-benar memberi manfaat kepada saya yang saya dapat rasai sekarang ini. Jadi yang saya nak cerita, moga-moga dapat diambil iktibar oleh para penonton semua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sekarang ni sangat mudah untuk mendapatkan ilmu. Anda boleh duduk di rumah, tengok skrin komputer, tengok handphone, dah boleh dapat ilmu melalui YouTube. Tak perlu anda pergi jauh-jauh, tak perlu anda cari-cari. Bahkan YouTube ni pun anda boleh download. Sambil anda drive pergi kerja dan traffic jam apa tu, anda boleh dengar. Tak payah tonton pun tak apa, dengar saja kan. Nak tonton tu sekejap tengok, tak apalah. Jadi information overload. Okay? Dulu saya di Masjid Bangsa seorang saja yang ilmiah. Seorang saja yang ilmiah mengajar agama. Yang lain-lain tu, okay? Sekarang ni dah banyak dah. Sampai-sampai kita nak pilih pun susah. Jadi you have no excuses right now. Jika saya dulu bersusah payah dari Bangsa, sekejap-sekejap ke Masjid India, sekejap-sekejap ke Masjid India beli buku ni. Okey, balik. Lepas tu dengar, alamak buku tak? Pergi cari pula buku tu. Pergi cari buku ni. Okey? Bersusah payah ya. Sekarang semuanya sangatlah mudah bagi anda. Maka you have no excuse to say you don't know. You have no excuse to say that I confused lah to learn. Banyak ustaz-ustaz ilmiah. Okay, tak payahlah anda buang masa dengan ustaz-ustaz yang selain ilmiah ya, yang selain ilmiah. Baik, dah bunyi bip, bateri sudah lemah. Ini yang sehingga saya kongsikan. Tetapi, daripada ustaz yang sama, yang seorang di Masjid Bangsa tu, ada perkara kedua yang menyebabkan saya tak puas hati dengan dia. Perkara pertama yang saya nak belajar dengan dia tak bagi. Tapi, kemudian dia explain. Okay, saya pun dah, okay, alhamdulillah. Ada perkara kedua, saya tak puas hati dengan dia. Saya time tu macam begitu kecewa, begitu, lama apa ni? Kan? Nanti itu saya cerita dalam video yang lain. Sebab bateri sudah nak habis. Okay? Moga-moga bermanfaat. Moga-moga Allah memberikan pahala yang berterusan kepada ustaz-ustaz yang saya masukkan tu. Bahkan saya yakin kalau mereka sedang tonton video ini, mereka tahu saya sedang masukkan mereka. Sebab saya dulu pelajar yang, saya ni, kita kata apa ya? Jenis yang tali duduk diam. Duduk sekejap, 15 minitnya dah. Kena bergerak lah, kena buat itulah, kena buat inilah. Jadi, tapi saya yakin dia orang tengok, diri ni aku kenal dulu ni. Ish dalam kelas tu, Ish. Okey, dia orang pun kenal. Tak apa, saya tak nak sebut nama sebab yang penting bukanlah nama, tetapi dalil, hujah, metodologi ustaz tersebut ya. Dan sekarang ni ada banyak. We have no excuse to say we don't know who to learn religion from.
We have no excuse to say it is well, we have no time to learn religion. No, you have time. You have to make time. Time doesn't come for you. You have to look for time. You have to manage your time. You have to manage your time very good. Semua orang ada 24 jam, seminggu ada 7 hari, setahun ada 300 lemak. Sorry ya. Semua orang. Okey, tak apa. Ini bateri memang sudah nak habis. Bila bateri habis, dia sendiri naik, kemudian dia turun. Okey, tak apa. Sehingga sini sahaja dahulu. Moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.